Edisi Buletin Selatan 15 Februari 2015. MBJB Zon Taman Molek bangunkan aplikasi Molek Community. Majlis Mesra Penduduk Taman Molek sedia program menarik. Johor henti sementara ekspor ikan, udang dan ayam ke Singapura. Sambutan Maulidul Rasul erat ukhuwah sesama Islam. Dan akhir sekali, William muncul juara Piala Monsun 2015. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lebih 5,000 penduduk di sekitar zon Taman Molek akan menikmati kemudahan aplikasi telefon pintar dikenali sebagai Molek Community yang baru dilancarkan oleh Menteri Besar Johor Datuk Mohammad Khalid Nordin. Menurut ahli Majlis Zon Taman Molek, Azman Jaafar, aplikasi tersebut dicipta bertujuan untuk membantu masyarakat menyalurkan pandangan atau aduan secara pantas kepada pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Aplikasi yang diperkenalkan sejak awal tahun ini juga bagi menyampaikan maklumat berkaitan pihak berkuasa tempatan PBT dengan berkesan kepada masyarakat. Untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, memberi penambahbaikan laporan dan juga tindakan-tindakan yang pihak Majlis Bandaraya ambil sama ada pantas ataupun tidak. Jadi aplikasi ini saya rasa patut dilancarkan kerana seluruh masyarakat khasnya dalam Taman Molek ini dapat menggunakan untuk memberi pandangan dan juga tindakan yang pantas daripada Majlis Bandaraya Johor Bahru. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran aplikasi berkenaan oleh Menteri Besar Johor Datuk Mohammad Khalid Nordin bersempena program Mesra Penduduk Zon Taman Molek bersama MBJB. Selain aduan, katanya Molek Community turut menyediakan pautan laman web MBJB, laman sosial Facebook dan juga Instagram. Menurut beliau lagi, aplikasi itu akan dipantau bahagian teknologi maklumat MBJB bagi memastikan segala maklumat dan aduan rakyat terus kepada PBT tersebut. Beliau berkata beberapa penambahbaikan akan dilakukan di dalam aplikasi tersebut dari masa ke semasa, termasuk menyediakan pautan laman web Kerajaan Johor dan beberapa agensi lain. Bukan untuk Majlis Bandaraya Johor Bahru je. Dalam masa terdekat kita akan upgrade Molek Community ni untuk kita link dengan sumber ataupun daripada kerajaan negeri, maklumat daripada kerajaan negeri juga. Jadi untuk permulaan kita cuma download yang boleh digunakan untuk laporan dalam kawasan zon Taman Molek. Pengguna boleh memuat turun aplikasi ini secara percuma melalui App Store dan Android Play Store. 50 buah gerai pameran dibuka sempena Majlis Mesra Penduduk Zon Taman Molek bersama MB yang diadakan selama 2 hari bermula 14 hingga 15 Februari bertempat di Taman Molek, Johor Bahru. Ketua Program Mesra Penduduk Zon Taman Molek, Siti Sohaila Osman berkata, program yang dianjurkan Majlis Penduduk Zon Taman Molek dengan kerjasama Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB tersebut turut menyediakan aktiviti-aktiviti menarik untuk para belia. Aktiviti-aktiviti yang kita jalankan more kepada belia. So actually pagi tadi kita ada sekumpulan belia, budak-budak motor, kita panggil dia join. Tak kisahlah dia budak motor ke orang cakap kan. So kita panggil dia datang, budak-budak skuter. And then petang nanti kita ada pertandingan berwarna. And then ada satu aktiviti panggil dia water dunk games. Water dunk ada, and then ada balaza. Kat sana kita balagak. So budak-budak belia lah yang terlibat. Banyak more tu kepada belia punya aktiviti, atau Muay Thai. Tambah beliau lagi, program seumpama ini dapat memberi manfaat kepada PBT dan komuniti dalam menjalinkan kerjasama dan mengenal satu sama lain dengan lebih rapat. Okey, program hari ini berkenaan dengan program Mesra Penduduk bersama majlis-majlis dengan pihak majlis, sebab program ini untuk merapatkan penduduk dengan ahli majlis, sebab kadang-kadang penduduk tak kenal siapa wakil rakyat atau ahli majlis dekat kawasan ni. So dengan program macam ni kita boleh kumpulkan sekali komuniti penduduk biar dia berkenalan dengan kita punya PBT, dengan menteri besar kita, so dia orang boleh join kita punya event sekali lah. Tadbir urus yang baik perlu dalam menjalinkan kerjasama yang erat antara pihak berkuasa tempatan PBT dan masyarakat. Menteri Besar Johor Datuk Mohammad Khalid Nordin berkata, tadbir urus yang baik mampu menganjurkan kepada kemuafakatan yang kukuh antara masyarakat dengan kerajaan negeri maupun pihak berkuasa tempatan. Tetapi kita bercakap mengenai tadbir urus, good governance, tadbir urus yang baik. Kerajaan negeri bukan saja sebagai sebuah kerajaan yang menjadi pemerintah, tetapi kita beralih kepada tadbir urus yang baik
antara kerajaan dan rakyat. Dan begitu jugalah ia perlu dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan kerajaan negeri juga menganjurkan kepada soal muafakat antara rakyat dan kerajaan yang perlu juga dilakukan oleh pihak majlis antara mereka dengan pembayar cukainya. Dan apa saja yang dilakukan oleh kerajaan, ianya kita mahukan supaya ia bersifat inklusif, keterlibatan, memberi manfaat kepada seberapa banyak rakyat masyarakat yang terdapat dalam negeri kita dan bagi maksud pihak berkuasa tempatan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan yang tertentu. Beliau berkata demikian sewaktu merasmikan program mesra penduduk Zon Taman Molek bersama MB yang diadakan di Taman Molek. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai peningkatan kos sara hidup di Johor Bahru dan tindakan kerajaan dalam membantu masyarakat. Ya, sebagaimana yang kita lihat dalam bajet kerajaan negeri, memang kita beri penekanan kepada soal bagaimana kita nak bantu golongan seperti ini. Kita je maklum memang di Johor Bahru ni kos hidupnya memang tinggi. Jadi kita cuba berusaha pelbagai cara. Antaranya seperti yang telah kita katakan, kita cadang nak buat satu koperasi yang boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat. Dan selain daripada itu, kita meningkatkan lagi bantuan-bantuan kita macam majlis agama, kita wujudkan jejak asnaf. Lepas tu kita sediakan rumah-rumah transit yang boleh diduduk oleh orang miskin secara percuma dan macam-macam lagi. Jadi tapi pada masa sama, seperti yang telah saya katakan, kerajaan negeri juga berkendakkan daripada masyarakat, jika ada mana-mana pihak yang mempunyai apa-apa idea, mengemukakan cadangan bagaimana kita nak bantu, dan kerajaan negeri boleh bersama-sama atas nama muafakat. Bagi memastikan bekalan ikan, udang dan ayam mencukupi sepanjang sambutan Tahun Baru Cina kali ini, kerajaan negeri mengambil langkah menghentikan sementara pengeksportan 5 jenis ikan, udang besar dan ayam ke Singapura. Pengerusi Jawatankuasa dan Industri Asas Tani Negeri Ismail Muhammad berkata, langkah itu berkuat kuasa mulai 1 Januari lepas hingga 28 Februari depan. Antara ikan yang dilarang untuk dieksport ke Singapura ialah jenis yang biasa mendapat permintaan tinggi seperti kembung, cencaru, selayang, bawal putih dan tenggiri. Menurut Ismail, sebanyak 300% bekalan ayam sejuk beku dan 302 tan metrik daging disediakan bagi memastikan bekalan mencukupi sepanjang perayaan itu. Sementara itu, beliau meminta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bekerjasama memantau dakwaan segelintir nelayan yang menjual ikan kepada pihak lain di tengah laut yang dikhawatiri menjejaskan bekalan ikan ketika musim perayaan. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PBDNKK Johor melantik 185 pegawai pemantau harga di seluruh negeri ini bagi memantau bekalan dan harga barang keperluan sempena sambutan Tahun Baru Cina. Sehubungan itu, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Johor, Datuk T. Si Kiong berkata, penduduk negeri ini dinasihatkan supaya tidak bimbang kerana pegawai berkenaan akan memastikan tidak berlaku penyelewengan dalam perkara tersebut. Beliau berkata pegawai pemantau harga akan berada di lokasi tumpuan ramai termasuk pasar awam, pasar pagi dan pasar tani dalam usaha melindungi pengguna daripada aktiviti pengambilan keuntungan berlebihan oleh peniaga yang tidak beretika semasa musim perayaan. Peniaga turut dinasihatkan supaya mempamerkan tanda harga berwarna merah jambu ke atas barangan harga terkawal bagi mengelak dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Beliau juga menasihati pengguna supaya membuat persiapan awal dan tidak membeli barangan keperluan pada saat-saat akhir menjelang perayaan yang boleh mendorong kenaikan harga disebabkan oleh permintaan tinggi. Penganjuran Majlis Sambutan Maulidur Rasul bukan sahaja menjadi acara tahunan bagi memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, namun ia juga dilihat dapat mengiratkan ukhuwah yang sedia ada terjalin sesama umat Islam. Menurut Ahli Parlimen Johor Bahru, Tan Sri Syahrir Abdul Samad, beliau berharap sambutan seperti ini akan berterusan demi memperkukuhkan perpaduan dan membina kekuatan ummah bagi memajukan agama, bangsa dan negara.
tapi dari segi silaturahim, dari segi perpaduan masyarakat setempat, menganjurkan majlis Maulid Rasul, dan lepas tu dah dengan kemampuan untuk mengadakan kenduri, ya. Jadi maknanya kita menggalakkan kepada perpaduan, kita menggalakkan kepada pencambahan ilmu, kita untuk tegur-menegur sesama kita supaya dapat kita sentiasa hidupkan apa yang di ajaran dan sunnah yang boleh dijadi pedoman kepada kita, yang kita memang patut ikut, kan? Selain daripada apa yang ada ditentukan dalam Al-Quran. Beliau berkata demikian kepada TV Selatan selepas majlis sambutan Maulid Rasul di Dewan Kampung Bakar Batu, Johor Bahru. Menurutnya, sambutan ini juga bagi meningkatkan kualiti, akhlak dan etika kehidupan dalam kalangan masyarakat agar mengikut sunnah Rasulullah kerana merupakan contoh terbaik bagi umat Islam. Terdahulu, kira-kira 1,000 umat Islam di sekitar Kampung Bakar Batu menyertai perarakan sempena sambutan Maulidul Rasul, anjuran Surau Al-Mubarak dengan kerjasama Badan Kebajikan Sekolah Agama Puan Hajar Hamah, Tabika Kemas Kampung Bakar Batu serta semua pertubuhan kebajikan kampung dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Tebrau Bakar Batu. Selain perarakan, antara acara lain ialah pembacaan kasidah dan ceramah agama yang disampaikan Ustaz Muhammad Razi Jamaluddin dari Unit Ukhuwah Bahagian Dakwah Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru. Dalam pada itu, beliau berharap dengan pembinaan semula Surau Al-Mubarak Kampung Bakar Batu, keutuhan penduduk setempat dapat dikekalkan. Penambahbaikan dan peningkatan kemudahan asas dan juga keadaan sekeliling dalam Bakar Batu ni, pertamanya berasaskan kepada satu keputusan bahawa kita hendak kekalkan Kampung Bakar Batu, ya. Tetapi bila kita kata kita nak kekalkan Kampung Bakar Batu, tak boleh bermakna pula ia terpinggir ataupun tersisih daripada pembangunan dan perubahan yang berlaku merata, kan? Jadi bermakna kita kena sentiasa melihat di mana kita nak tambah dan naik tambah baik dan naik taraf kemudahan asas yang ada di Kampung Bakar Batu. 4 sahabat maut selepas kereta yang mereka naiki merempus sebuah lori yang membawa barangan sejuk beku dalam satu kemalangan di kilometer 12 Jalan Muar Air Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Muar ACP Azman Ayub berkata, ketika kejadian, keempat-empat mereka sedang dalam perjalanan dari Batu Pahat ke Muar, manakala lori berkenaan dari arah bertentangan bagi menghantar barangan berkenaan. Kesemua yang maut di tempat kejadian dalam insiden pukul 1.40 tengah hari itu dikenali sebagai Tan Wei Un, 18 tahun, Loh Yi Wei, 19 tahun, Tin Sieng Kit, 19 tahun dan Lee Ping Meng, 22 tahun yang kesemuanya berasal dari Batu Pahat, Johor. Namun kereta Proton Wira yang mereka naiki dipercayai gagal memotong sebuah kenderaan lain lalu bertembung dengan lori yang membawa barangan sejuk beku itu. Kesemua yang terbunuh itu dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah untuk bedah siasat, manakala pemandu lori berkenaan yang berusia 62 tahun dihantar ke hospital yang sama dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Polis merampas 7.6 kg dadah jenis syabu bernilai 1.05 juta ringgit dalam 2 serbuan serentak di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Sabah, Superintendent Abdul Rahim Dolmat berkata, 2 penumpang sebuah pesawat yang tiba dari Johor ditahan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti penyeludupan itu selepas mendapat maklumat risikan. Antara barangan yang dijumpai di dalam beg suspek pertama berumur 29 tahun itu ialah 2 kotak teh Cina mengandungi 8 bungkus plastik berwarna hitam. Pemeriksaan mendapati plastik itu mengandungi dadah jenis syabu seberat 4,030 gram. Hasil pemeriksaan ke atas suspek kedua pula mendapati 2 kotak teh Cina yang sama mengandungi ketulan hablur jernih disyaki dadah jenis syabu dengan berat keseluruhan 3,536 gram. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek diberi upah sehingga RM10,000 untuk setiap penghantaran dadah. Baiklah, seterusnya untuk laporan sukan bersama Nurul Akidah dalam Arena Selatan. Perlumbaan kapal layar Piala Monsun Malaysia 2015 menyaksikan Ian William dari pasukan GAC Pindar muncul juara sekaligus dinobatkan sebagai juara dunia kali kelima dalam siri jelajah dunia Alpari AWMRT.
Menurut jurumudi pasukan GAC Pindar itu, beliau menyifatkan kemenangan juara dunia kali kelima itu sebagai sesuatu yang menakjubkan. Di samping kerjasama dan disiplin yang tinggi dari rakan pasukan menjadi faktor kemenangan kali ini. I think the team GAC Pindar, it's all been very much about the team and getting the team going through the year and really building towards the Monsoon Cup, and the guys just did a fantastic job this week. Chris Main, Jerry Mitchell, Mel Parker and Graham Spence just really came together with really good discipline with their roles on board, and that make, when that goes well for us, it makes us very hard to beat. So well done to all of them. Beliau memberitahu pemberita semasa sidang media selepas final perlumbaan kapal layar Piala Monsoon 2015 di Country Garden, Danga Bay. Dalam aksi final petang semalam, Williams berjaya menewaskan pencabarnya Matthew Richard dari pasukan Luna Jets dengan kiraan 3-0. Dengan berakhirnya perlumbaan tersebut, Williams mengumpul 132 mata, 11 mata mengatasi pencabar terdekatnya Taylor Canfield dari pasukan US1 dalam ranking AWMRT. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menyempurnakan majlis penyampaian hadiah dan trofi kepada pemenang. Hadir sama Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin serta Barisan Exco Kerajaan Negeri Johor. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami dan jangan lupa #kawan awak. Salam takzim.